Kuala Lumpur dan Jakarta bincang kurangkan guna dolar Amerika dalam dagangan dua hala. 9 kaki tangan awam antara 31 ditahan salah laku rasuah. Kuala Lumpur dan Jakarta perlu meningkatkan kerjasama perdagangan dengan menggunakan mata wang masing-masing bagi mengurangkan penggunaan dolar Amerika dalam urus niaganya. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata ia perlu dilakukan terutama ketika kedua-dua negara menghadapi masalah ekonomi. Perdana Menteri mengadakan perbincangan dengan Presiden Soeharto dalam kunjungan hormatnya di kediaman Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta siang tadi. Beliau diiringi Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Zainal Abidin Alias. Perbincangan 1,5 jam ini menyentuh masalah ekonomi kedua-dua negara. Kedatangan Perdana Menteri juga untuk menyampaikan keputusan sidang kemuncak tidak formal Ketua Negara ASEAN di Ibu Negara Disember lalu. Presiden Soeharto tidak hadir pada sidang itu kerana masalah kesihatan. Bapak Presiden tak dapat hadir dalam persidangan Kepala Negara ASEAN dan saya sebagai pengurusi dalam mesyuarat itu sejak daripada itu pun saya telah berhajat untuk membuat laporan kepada Bapak Presiden, tetapi kerana Bapak Presiden kurang sihat dahulu maka saya terpaksa tangguh dan saya datang ini untuk menyampaikan keputusan-keputusan yang dibuat dalam mesyuarat Kepala Negara ASEAN bersama dengan ketiga-tiga negara Jepang, China dan Korea Selatan. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata cadangan meningkatkan perdagangan antara Kuala Lumpur dan Jakarta sejajar dengan keputusan sidang kemuncak berkenaan. Pendekatan itu jika dilaksanakan mampu mengukuhkan kembali ekonomi rantau ini. Lebih penting lagi sekarang kerana masing-masing menghadapi masalah dan perlu mengurangkan penggunaan mata wang dolar yang sedikit itu untuk membeli daripada hard currency area. Tetapi di antara kita tidak menggunakan mata wang dolar kerana masing-masing tidak mempunyai dolar yang mencukupi. Pada sidang media itu, Perdana Menteri juga ditanya mengenai cadangan Malaysia menghantar pulang pekerja asing termasuk dari Indonesia berikutan masalah ekonomi negara. Including Indonesians? We are not really going to expel them, but we have to warn people that we have no more jobs. But we are doing our best now to transfer them to areas where they can find work. Perdana Menteri menjelaskan pekerja asing di Malaysia terpaksa dipindahkan ke sektor lain kerana ketika ini operasi di sektor pembinaan dikecilkan. Sebelum itu, kerajaan bercadang memindahkan mereka ke sektor perladangan yang memerlukan ramai pekerja. Tambah beliau, Malaysia tetap percaya kepada dasar memakmurkan negara jiran yang mempunyai masalah. Datuk Seri Dr. Mahathir turut ditanya pendapatnya mengenai persetujuan Indonesia menandatangani memorandum 50 perkara dengan tabung mata wang antarabangsa IMF. Ya, itu adalah satu perkara yang ditentukan oleh Indonesia sendiri. Kita tidak ada apa-apa pandangan, itu tentulah terpulang kepada kebijaksanaan Indonesia sendiri. Antara syarat yang perlu dipatuhi Indonesia ialah mengkaji semula cadangan belanjawan negara 1998-1999. IMF menganggap kandungan belanjawan itu tidak realistik dan tidak mencerminkan kedudukan ekonomi semasa. IMF juga mahu menghapuskan monopoli industri oleh golongan tertentu. Indonesia meminjam kira-kira 160 bilion ringgit daripada badan itu, manakala Thailand 250 bilion ringgit dan Korea Selatan 270 bilion ringgit. Dalam pada itu, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menyifatkan keputusan kerajaan tidak meminta bantuan IMF sebagai bijak bagi menyelamatkan negara daripada belenggu badan itu. Presidennya Zainal Rampak berkata keputusan itu wajar berikutan kesedaran berhubung syarat IMF yang terlalu ketat dan boleh membebankan negara peminjam.
Dalam kenyataan akhbarnya siang tadi, Zainal berkata negara Afrika dan Latin Amerika contohnya menghadapi masalah menggerakkan pertumbuhan ekonomi setelah meminjam daripada IMF. Keadaan bertambah runcing apabila negara terbabit terjerat dengan bebanan hutang. Beliau berkata walaupun Malaysia hanya meminta khidmat nasihat IMF, bantuan itu perlu diteliti. Nasihat yang diberi IMF katanya diharap tidak membebankan negara dan rakyat di masa depan. Presiden MIC Datuk Seri S. Samivelu pula berkata pendirian IMF Malaysia tidak memerlukan bantuannya membuktikan keyakinan badan itu terhadap usaha kerajaan memulihkan ekonomi negara. Ia juga menunjukkan kewibawaan kepimpinan negara dan menurutnya ia harus diyakini rakyat. Dengan keyakinan itu, menurut Datuk Seri Samivelu, negara dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan asing termasuk bantuan keuangan IMF. Dan melalui kenyataan pengarah urusan, IMF itu menurutnya membuktikan pendirian serius negara yang berterusan dalam menghadapi situasi ekonomi ketika ini. Sementara itu, Parti Gerakan mengulangi kesokongannya terhadap kerajaan dalam mengembalikan keyakinan pelabur asing ke negara ini. Presidennya Datuk Seri Dr. Lim Keng Yek juga mahu kerajaan tidak terpengaruh tekanan individu atau kumpulan politik yang kini tertekan dengan kejatuhan ringgit. Pendirian parti itu dibuat semasa mesyuarat pusatnya di Ibu Pejabat Gerakan di Ceras petang tadi. Pada sidang medianya, Datuk Seri Dr. Lim berkata, langkah ketat yang dilakukan kerajaan mungkin tidak disenangi semua pihak. Menurutnya, masanya telah tiba bagi Kerajaan Barisan Nasional merubah budaya dan iklim politik. Those who are affected must take the bitter pill that is being dished out. Badan Pencegah Rasuah BPR berjaya menahan 31 orang tengah yang terbabit dalam salah laku rasuah tahun lalu. Daripada jumlah itu, 22 dikenal pasti orang awam dan selebihnya kaki tangan kerajaan. Ketua Pengarah BPR Datuk Syafiee Yahya dalam kenyataannya berkata, tangkapan 9 pegawai kerajaan yang menjadi orang tengah dalam salah laku rasuah perlu diberi perhatian serius. Ketua Jabatan katanya harus berwaspada dengan pegawai mereka yang seolah-olah membantu orang ramai dan pada masa yang sama menjual nama pegawai kanan jabatan. Katanya lagi hukuman kesalahan orang tengah yang terbabit sama berat dengan penerima atau pemberi rasuah. Beliau juga mengingatkan orang ramai dan syarikat yang ingin mendapatkan kelulusan sebarang permohonan agar tidak menggunakan orang tengah. QPEX sekali lagi meminta kerajaan mengkaji semula sistem jadual gaji metrik yang dilaksanakan mengikut sistem saran baru SSB. Presiden barunya Abdul Aziz Mohamed Sultan berkata sistem yang mempunyai 3 tangga gaji itu kurang sesuai kerana membabitkan peruntukan besar. Kita minta dengan keadaan sekarang, kita mau sistem metrik iaitu P1, P2, P3. Kita tidak mau P1, P2, P3. Kita mau cuma satu orang kata satu line saja. Ya. Jadi itu akan melibatkan kewangan ya pada masa sekarang dengan ekonomi Malaysia juga ya. Jadi itu akan melibat lebih kurang 4 million atau 5 million. Jadi oleh kita nak menyelamatkan duit lah ya dengan keadaan masa sekarang itu. Namun beliau tidak menafikan faedah sistem itu dalam memberi keistimewaan kepada kaki tangan cemerlang daripada segi kenaikan gaji hingga tamat tempoh perkhidmatan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Malaysia Hari Ini MHI terbitan Grand Brilliance dan Berhad siang tadi. Abdul Aziz memulakan tugasnya sebagai Presiden QPEX semalam menggantikan Presiden sebelumnya Muhammad Majid. 3 maut dalam kemalangan di Terengganu. Kes rogol anak rayuan bapa ditolak. Bertemu kembali. Syarikat bertaraf Koridor Raya Multimedia MSC akan mendapat tarif khas bagi perkhidmatan telekomunikasi. Menteri Tenaga Telekom dan Pos, Datuk Leo Mogi berkata, penyediaan tarif itu adalah antara komitmen kerajaan mempromosikan projek MSC.
Datuk Mogi berkata kerajaan telah meminta Telekom selaku pembekal infrastruktur asas bagi kawasan MSC menyediakan pakej struktur khas. Struktur tarif yang dipersetujui meliputi perkhidmatan antarabangsa terus dial ATD dan perkhidmatan broadband. Perkhidmatan broadband paling penting kepada syarikat bertaraf MSC. Kerajaan telah menimbang cadangan dari pihak Telekom Malaysia dan kita telah merestui cadangan mereka sebagai ceiling, maximum ceiling. Mereka digalakkan untuk mengurangkan dan mereka bercadang membuat perjanjian directly with the respective perundingan dengan syarikat-syarikat yang terlibat secara one to one. Sementara itu, tarif khas ATD ialah untuk 4 destinasi utama iaitu Kanada, Jepun, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Ini kerana sebahagian besar keperluan perhubungan syarikat berkenaan meliputi 4 destinasi itu. Sebelum itu, beliau merasmikan Majlis Hari Kualiti dan pelancaran homepage kementeriannya. Pemuda UMNO mahu kerajaan mengkaji semula syarat tabung untuk makanan yang didakwa tidak mencapai matlamatnya membantu petani. Ketuanya Datuk Ahmad Said Hamidi berkata kadar minimum pinjaman yang tinggi menyebabkan petani khususnya Bumiputera tidak mampu meminjam kecuali syarikat besar. Datuk Zahid mempengerusikan persidangan meja bulat tabung untuk makanan di Ibu Negara siang tadi. Ia membabitkan Majlis Pembangunan Luar Bandar dan Pertanian Pemuda, Majlis Ekonomi Pemuda, Bank Negara dan Bank Pertanian. Menurut Datuk Zahid, daripada 303 juta ringgit pinjaman yang telah dikeluarkan, hanya 305 pengusaha Bumiputera membuat pinjaman berbanding 714 pengusaha bukan Bumiputera. Sebagai itu, pemuda mengemukakan 9 cadangan untuk diteliti kerajaan. Antaranya menurunkan pinjaman minimum tabung daripada RM50,000 kepada RM20,000 dan memperuntukkan 50% dana tabung kepada Bumiputera. Sebab kita merasakan rasional kenaikan RM50,000 pinjaman minimum menyebabkan sukar petani-petani untuk mendapatkan pinjaman ini kerana setiap pinjaman memerlukan cagaran. Dan petani-petani kecil tidak mampu untuk memberi cagaran. Jadi kita tidak mahu pinjaman dikeluarkan dan terima kasih kepada Bank Negara yang bermurah hati memberikan pinjaman yang banyak menyalurkan kepada Bank Pertanian, tetapi petani-petani tidak mampu mengambil pinjaman ini. Jadi pemuda juga mencadangkan agar kerajaan negeri memudahkan proses menggunakan sementara tanah terbiar untuk digunakan untuk tanaman sayuran. Barangan keperluan makanan seperti daging, ikan, ayam dan sayur dijamin mencukupi bagi kegunaan seluruh negara menjelang sambutan perayaan berkembar. Menteri Pertanian Datuk Amar Dr. Sulaiman Daud berkata, pembekal keperluan itu yang ditemui baru-baru ini memberi jaminan memastikan bekalannya mencukupi. Menurutnya, 1.2 juta ayam dijangka disediakan menjelang perayaan berkembar. Tambahnya, harga bagi bekalan itu tidak akan dinaikkan meskipun mengalami kenaikan kos daripada segi pengeluaran, terutama makanannya. Barang-barang makan tu is imported. It's 70% of the cost of production. Ayam ni datangnya daripada makanan. Dan dalam masa beberapa bulan, entah berapa kali akan meningkat harganya. Jadi everybody was talking about meningkat. Jadi sama-samalah yang kita appeal kepada mereka, sama-samalah kita berkorban sedikit dalam keadaan yang sebegitu rupa, di mana kita boleh tolong, insya-Allah kita akan berbuat demikian. Beliau sebelum itu melawat projek tanaman jambu batu dan ternakan ikan tawar payau di Semantan, Lundu, Sarawak. Menurutnya, bekalan sayur akan diuruskan oleh farma dan bekalannya mencukupi. Manakala bernas akan memastikan bekalan beras memenuhi permintaan, terutamanya beras pulut dan tepung beras. Sementara itu, katanya Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM diarah memastikan bekalan ikan mencukupi meskipun 27% bekalan itu diimport dari Thailand. Menurut Datuk Amar Dr. Sulaiman, bagi memastikan bekalan daging mencukupi, negara terpaksa mengimport 85% keperluan itu. Jabatan Veterina juga diminta menggunakan mata wang rupi dalam urusan niaga dagangan dengan India.
Ibu Pejabat Pos Kuala Lumpur mengendalikan lebih 7 juta kad ucapan Hari Raya Aidilfitri dan Tahun Baru Cina sejak 3 minggu lalu. Menurut penyelaras unit kad ucapan Bilik Prosesan Mel Ismail Abdul Hamid, penerimaan kad perayaan kira-kira 800,000 kad setiap hari. Katanya pengendalian kad ucapan perayaan berkembar berjalan lancar sejak 7 Januari lalu berikutan persediaan awal yang dibuat pihak pengurusan. Pengambilan pekerja sementara mempercepatkan lagi proses itu. Di Kuala Lumpur, 367 tenaga kerja sambilan diambil untuk melancarkan kerja yang kini dijalankan dalam 3 shift. Menurut Ismail, dianggarkan sejumlah 54.2 juta kad perayaan akan dikendalikan oleh Pos Malaysia tahun ini. Ia adalah peningkatan sebanyak 4% daripada 52.1 juta kad ucapan yang dikendalikan tahun lalu. Tapi dalam minggu ni kita punya average 800 ke atas. Dia menghampiri 900,000 lah. Itu yang paling banyak. Dalam bertahun ni yang paling banyak minggu ni. Dan kita terpaksa bekerja lebih masa sampai pagi ke sampai pukul 3 ke untuk menghabiskan kad ni supaya dapat kita serahkan dalam masa 2 hari daripada tarikh pengurusan. Kementerian Dalam Negeri KDN masih menyiasat penjualan kad raya berunsur lucah yang kini dikesan dijual di negeri utara Semenanjung. Menurut penolong setiausaha KDN bahagian C, Tengku Mahmud Tengku Ismail, setakat ini belum ada tangkapan dibuat berhubung penjualan dan pengedaran kad itu. Belum lagi, tapi kita telah buat satu operasi lah di utara untuk mengenal pasti kawasan-kawasan mana yang diedarkan kad raya tu ya. Tapi sehingga ini kita belum dapat maklum balas lagi. Menurut Tengku Mahmud, pengedarnya belum lagi dikenal pasti. Bagaimanapun, ia dipercayai dicetak dalam negeri. Katanya mereka yang menjual kad itu boleh didakwa mengikut Seksyen 4-1 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Pindaan 1987. Sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 3 tahun atau denda tidak lebih RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Sebagaimana itu, beliau meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai penjualan kad seumpama itu menghubungi KDN atau Balai Polis berhampiran. Kru kami yang membuat tinjauan di sekitar Kuala Lumpur siang tadi mendapati kad berunsur lucah itu tidak dijual di ibu negara. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak menasihati orang ramai mendapatkan tiket bas tambahan di kaunter tiket di perhentian bas Medan Kids sahaja. Pengarahnya Jamaluddin Al-Amini Ahmad berkata ini bagi memudahkan JPJ bertindak jika pengguna ditipu atau dikenakan harga terlalu tinggi. Wakil-wakil tadi pun dia ada nombor Menurut Jamaluddin, 104 permit sementara dikeluarkan bagi membolehkan bas sekolah, persiaran dan kilang mengangkut penumpang balik kampung. Perkhidmatan bas tambahan itu akan dikendalikan Persatuan Kebajikan Pekerja Bas Medan Kids bermula 23 Januari sehingga 8 Februari. Melalui persetujuan berkenaan, pihak persatuan dibenar mengenakan bayaran harga tiket RM3 melebihi harga tambang biasa. Bagi kemudahan pengguna, pihak persatuan diarah mempamerkan senarai harga tiket berhampiran kaunter jualan. Selain itu, mereka juga dilarang menjual tiket dalam bentuk kupon. Sebaliknya, mereka diminta menyediakan tiket khas yang mempamerkan harga, destinasi dan cop persatuan. Orang ramai sini perlu sedar bahawa mereka perlu membeli melalui kaunter. Ya. Supaya masalah penipuan ini tidak berlaku lah. Dalam pada itu, Persatuan Pengusaha Bas Sekolah Bumiputra Kuala Lumpur memberitahu 80 bas berhawa dingin dan 20 bas biasa disediakan. Ia membabitkan perjalanan ke Pantai Timur, Utara dan Selatan sementara terminal bas di tempat letak kereta Stadium Merdeka. Pihaknya akan menyediakan tiket bagi perjalanan pada 23 hingga 29 Januari ini. Sebelum itu, tiket akan dijual di kaunter tiket Stadium Merdeka pada 12 hingga 23 Januari ini bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Orang ramai boleh mendapatkan wang kertas RM10 siri baru mulai Isnin ini. Menurut kenyataan Bank Negara Malaysia, penggantian itu bagaimanapun tidak membabitkan pertukaran nombor siri. Saiz wang kertas RM10 siri baru ini lebih kecil, berukuran 140mm panjang dan 65mm lebar. Warna serta motifnya juga berbeza.
Motif pengangkutan moden dipilih kerana ia sebahagian tema wawasan 2020. Reka bentuk belakang wang kertas ini menggambarkan kepentingan pengangkutan dalam ekonomi negara. Ia turut dilengkapi ciri-ciri keselamatan terkini. Antaranya benang keselamatan dengan teks yang mudah dibaca oleh mesin. Benang itu akan bertukar warna kepada merah, kuning dan biru jika dilihat di bawah cahaya lampu ultra ungu. Segi empat printed and embossed anti-copy key atau PIC juga bertukar warna. Angka 10 kelihatan apabila dilihat daripada sudut berlainan dengan mengubah kedudukan kertas. Gambar bunga raya di bahagian depan kelihatan selari dengan bunga raya di bahagian belakang apabila dilihat pada cahaya. Menunggang basikal adalah satu daripada kegiatan riadah yang popular di kalangan rakyat negara ini dan kini orang ramai mempunyai pilihan sama ada untuk mengayuh atau menggunakan enjin ketika berbasikal. Segmen Belilah Barangan Malaysia kali ini memaparkan basikal bermotor pertama di negara ini menggunakan pemindahan teknologi dari Taiwan. Basikal berjenama Basikal Canggih Malaysia BCM ini adalah keluaran syarikat Basikal Canggih Malaysia Sdn Bhd. Buat masa ini, enjin basikal diimport dari Taiwan, manakala rangka badannya menggunakan 100% bahan tempatan. Walaupun ia berenjin, spesifikasinya menyamai basikal biasa. Perbezaannya adalah penunggang mempunyai pilihan untuk menggunakan enjin apabila penat mengayuh dengan kelajuan tidak melebihi 25 km sejam. Ia mempunyai kapasiti enjin 30cc yang disangkut di bawah tempat duduk pemboncing dengan menggunakan enjin petrol. BCM boleh dikayuh sejauh 80 km bagi setiap 1 liter tangki penuh. Enjinnya dihidupkan menggunakan tangan dengan menarik penghidup enjin. Basikal ini sesuai dan selamat digunakan di jalan persendirian, sekitar kawasan universiti dan tempat peranginan secara perseorangan atau berkumpulan. Syarikat itu kini sedang menunggu kelulusan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi membolehkan ia digunakan di jalan raya. Walaupun baru 4 bulan diperkenalkan, basikal bernombor ini dijangka menembusi pasaran Filipina, Thailand, Vietnam dan Myanmar tidak lama lagi. Balasan pahala kepada mereka yang melakukan kebajikan dan meninggalkan larangan menjadi tuntutan semua umat Islam. Khususnya di bulan Ramadan, Allah membuka peluang kepada umatnya perbanyakkan amal makruf nahi munkar. Angin, ada nafas, ada nyawa. Kalau kita nak tengok, nak dapat lihat, memang tak dapat lihat. Tapi tak ada siapa pun yang mengatakan bahawa tak ada nilainya udara, tak ada nilainya nafas. Sebab udara, pernafasan ini adalah merupakan satu-satunya ketentuan hidup mati seseorang. Begitu jugalah pahala kebajikan walaupun dia tidak nampak. Tapi sebenarnya itulah pengisian kepada teras seseorang mukmin dan muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi mereka yang mengerjakan solat sunat tarawih malam ke-19 ini, Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan darjatnya di dalam Jannatul Firdaus. 3 maut, 3 parah manakala 2 lagi cedera ringan selepas terbabit dalam kemalangan jalan raya di Kampung Pasir Putih, Mercang, Terengganu. Kemalangan berlaku pukul 1.05 tengah hari tadi. Mangsa Awang Mamat, 34 dari Pakar, anaknya Muhammad Azmi Ihsan, 7, serta Beh Tiong Ling, 28 tahun dari Mengelembu, Perak, mati di tempat kejadian. Manakala isteri Awang, Asmah Abu Bakar, 33, bersama 2 anaknya, Syarul Iman, 5 dan Nur Syamira, 8 tahun, cedera parah. 2 lagi anaknya, Sufian, 11 dan Nur Syazwana, 10 tahun, cedera ringan. Menurut Ketua Polis Daerah Marang, Timbalan Penguasa Syed Abdul Wahab Abdul Majid,
Asmah dan Syarul cedera parah di kedua-dua kaki, manakala Syamira di bahagian kepala. Menurutnya, kereta yang dipandu awang sekeluarga sedang menghala ke Dungun dan bertembung dengan kereta beh dari arah bertentangan. Pasukan bomba dengan 4 anggota mengambil masa hampir setengah jam untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit dalam kereta. Mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Dungun untuk rawatan. Bagaimanapun, mangsa kemudiannya dipindahkan ke unit kecemasan Hospital Kuala Terengganu HKT 2 jam kemudian untuk rawatan lanjut. Dia daripada Paka tu lah. Dia potong ada bank depan dia. Baru dia nak masuk belah kiri, dia terus masuk sini. Agaknya lepas tu kereta ni daripada Marang langsung. Tapak loji memproses gas Petronas Pakar Terengganu dibuka semula hari ini selepas 3 hari ditutup untuk siasatan polis. Bagaimanapun, tinjauan rutin utama mendapati kurang separuh daripada 8,000 pekerja menjalankan tugas. Dan sebagai langkah pencegahan tercetusnya pergaduhan pada hari kerja yang bermula pagi tadi, polis mengumpulkan 3,000 pekerja untuk mendengar taklimat di pintu masuk loji. Di pagi ini kita menerangkan kepada pekerja-pekerja lah tentang jangan orang kata bertindak ganas. Hendaklah jangan orang kata mengambil undang-undang sendirilah. Kita ada majikan, kita ada pihak security, kita ada pihak berkuasa. Jadi apa-apa juga berundinglah dengan pihak-pihak yang terlibat supaya selaraskan apa juga masalah. Selain itu, polis dan pasukan gerak am PGA akan terus membuat rondaan sekitar loji. Kawalan keselamatan yang lebih ketat juga dibuat di pintu masuk utama tapak pembinaan. Dalam kejadian 14 Januari lalu, seorang terbunuh dan 21 yang lain cedera selepas terbabit dalam pergaduhan antara dua kumpulan pekerja. Dalam pada itu, pekerja terbabit memuji pihak keselamatan yang mengambil langkah positif memastikan keadaan kembali tenteram di tapak ini. Mereka juga percaya kejadian pergaduhan seumpama itu tidak berulang. Sebab saya pun dengar dari gitu kok. Rasa-rasa ada ke? Rasa-rasa tak ada oh. Buang masa ni lah. Buang masa ni kelihatan sambung laki-laki lah ni. Saya sambut baiklah, maknanya kita ucapkan terima kasihlah pada pihak mana keselamatan dalam negara ataupun dalam negeri ya. Jadi kita minta dia orang pun bekerjasamalah, ada masalah yang atau semua matter atau big problem ah. Jadi kita nak minta macam ni lah kalau boleh berterusan. Polis mengesahkan sedang menyiasat seorang anggotanya yang berpangkat rendah di Sandakan kerana disyaki menggelapkan wang polis berjumlah RM42,000. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Maizan Syari ketika mengesahkannya bagaimanapun berkata belum ada sebarang tangkapan dibuat. There was a report of misappropriation of funds to the amount of $42,000. So we are looking into it. We are investigating the thing because we never close a case lah. So we confirm that there's a report. We are investigating on it. Datuk Maizan berkata polis menerima laporan mengenai kes itu awal minggu ini. Laporan dibuat seorang pegawai kanan polis. Beliau sebelum itu menerima sumbangan kuih raya daripada Petronas di Ibu Pejabat Kontijen di Kepayan pagi tadi. Sumbangan disampaikan Pengurus Besar Petronas Wilayah Sabah dan Labuan, Masri Yusof. Mahkamah Tinggi Alor Star menolak rayuan seorang penganggur supaya diringankan hukuman atas tuduhan merogol anak sendiri dan menanam bayi yang dilahirkan anaknya itu. Hakim Datuk Isyamuddin Muhammad Yunus ketika menolak rayuan Awang Teh Awang Kecil 57 tahun itu berkata perbuatan tertuduh kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Awang Kecil sebelum ini didapati bersalah oleh Mahkamah Session Sungai Petani dan dihukum penjara 20 tahun atas tuduhan merogol anak sendiri yang berumur 15 tahun serta menanam bayi yang dilahirkan hasil perbuatan sumbangnya. Dia didakwa mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan atas tuduhan merogol anak sendiri dan Seksyen 318 Kanun yang sama atas tuduhan menanam bayi. Perbuatan itu dilakukan antara Jun 1996 dan Jun 1997. Siang tadi tertuduh merayu di Mahkamah Tinggi Alor Star agar hukuman itu diringankan. Bagaimanapun, Hakim Datuk Isyamuddin menolak rayuan itu selepas mendengar hujah timbalan pendakwa raya Wan Nur Zanuar Wan Ahmad. Dalam hujahnya, Wan Nur Zanuar berkata hukuman yang dijatuhi setimpal dengan perbuatan tertuduh.
Tertuduh katanya bukan saja bertindak mengikut nafsu, malah merosakkan masa depan anak sendiri. Menurut Wan Nur Zanwar, tertuduh juga sanggup menanam bayi itu tanpa mengikut hukum syarak. Datuk Syamuddin seterusnya memutuskan hukuman penjara 20 tahun dikekalkan. Dalam pada itu, Mahkamah Magistrate Pulau Pinang menunda perbicaraan dua lelaki bersabit kesalahan memiliki 105 kg ganja 4 Januari lalu. Magistrate Amiruddin Ahmad menetapkan 14 Februari ini bagi membicarakan Muhammad Musa Amarullah, 25 tahun dan Saiful Naha Syamsuddin, 21 tahun. Musa dan Saiful ditahan dalam sebuah kereta 4 Januari lalu di Glugor bersama 36 kg ganja yang disembunyikan di kereta berkenaan. Setelah disoal siasat, Musa kemudian membawa polis ke sebuah rumah di Glugor. Polis menemui ganja seberat lebih 66 kg disembunyikan di dalam sebuah reban. Mereka menghadapi tuduhan mengikut Seksyen 39B, Kurungan 2, Akta Dadah Berbahaya 1952. Parti terbesar dalam Parlimen Turki diharamkan. Mati dalam kejadian kapal karam di Kanada. Amerika Syarikat mengecam tindakan Mahkamah Tinggi Turki mengharamkan Parti Kebajikan pimpinan bekas Perdana Menteri Necmettin Erbakan. Tindakan itu menurut Washington akan menggoyahkan keyakinan rakyat terhadap sistem pelbagai parti di Turki, termasuk pemerintahan bercorak demokrasi. Mahkamah Tinggi Turki mengharamkan Parti Kebajikan itu kerana didakwa mencabuli prinsip sekular perlembagaan negara itu. 9 hakim menyokong manakala 2 lagi menentang keputusan itu. Sebagai itu, Erbakan dan anggota kanannya dilarang bergiat dalam politik selama 5 tahun. Erbakan bagaimanapun menerima keputusan mahkamah. Pembubaran itu dijangka akan memburukkan lagi ketegangan hubungan antara Turki dan Kesatuan Eropah serta negara barat lain yang menuduh Turki tidak demokratik. Jurucakap Suruhanjaya Kesatuan Eropah bagi hal ehwal dalaman juga kesal dengan keputusan itu. Pasukan penyelamat menggesa bantuan segera disalurkan kepada mangsa kapal kargo karam di perairan Newfoundland, Kanada. Setakat ini 15 mayat ditemui dan 4 anak kapal berjaya diselamatkan. 6 lagi dilaporkan masih hilang. Menurut Pusat Koordinasi Penyelamat Tempatan, mereka yang berjaya diselamatkan termasuk 3 warga Filipina dan seorang Romania. Ketika nahas, kapal milik Cyprus itu dalam pelayaran dari Rotterdam ke Montreal. Ia dikatakan terbelah 2 sebelum karam. Kapal itu dilaporkan sempat menghantar isyarat kecemasan yang kemudiannya berjaya dikesan pesawat tentera udara Kanada. Usaha menyelamat gagal kerana laut bergelora, air laut yang sejuk serta angin kencang. Punca nahas masih disiasat. Sementara itu di Peru, lebih 15 orang dikuatiri terbunuh dalam kejadian banjir lumpur yang memusnahkan perkampungan di selatan negara itu. Beribu-ribu lagi penduduk kampung kehilangan tempat tinggal. Antara kampung yang paling teruk terjejas ialah Santa Teresa dan Yanatail. Kejadian tanah runtuh berikutan hujan lebat sejak beberapa hari lalu turut dikaitkan dengan fenomena El Nino. Setakat ini, pasukan penyelamat belum dapat mengesahkan jumlah mangsa yang terkorban. Bagaimanapun, angka kematian dijangka meningkat selepas kerja mencari selesai. Presiden Alberto Fujimori yang melawat kawasan terbabit mengarahkan penggunaan helikopter untuk memindahkan mangsa. Bagaimanapun, cuaca buruk menghalang operasi dan penghantaran makanan. Di Iraq, beratus-ratus penduduk Baghdad mengadakan tunjuk perasaan di luar Pejabat Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sempena merayakan ulang tahun ke-7 pengumuman tentera Amerika ke atas Baghdad. Penunjuk perasaan kebanyakannya yang cacat semasa Perang Teluk membawa spanduk sambil melaungkan slogan anti-Amerika. Mereka turut membakar bendera Amerika Syarikat dan Britain. Rakyat Sudan yang menetap di Iraq turut serta dalam tunjuk perasaan ini. 7 tahun lalu, Amerika Syarikat dan sekutunya melancarkan serangan pada waktu malam ke atas Baghdad. Serangan dilancarkan selepas Iraq gagal mematuhi arahan PBB supaya berundur dari Kuwait selepas menceroboh negara terbabit. Sekurang-kurangnya 5 terbunuh manakala 14 lagi cedera dalam pertengkelahan antara 2 kumpulan banduan di penjara Venezuela. Kejadian berlaku di penjara La Planta, Caracas.
Menurut Ketua Penjara Tempatan Lieutenant Colonel Francisco Leon, pergaduhan itu berlaku kerana kedua-dua pihak enggan beralah, sebaliknya ingin menguasai penjualan dadah di penjara. Puluhan petugas penjara lengkap bersenjata campur tangan bagi meredakan keadaan. Semua mangsa yang cedera dihantar ke hospital berdekatan. Bagaimanapun bunyi tembakan masih kedengaran sehingga lewat malam tadi waktu tempatan. Masalah penyelundupan senjata dan dadah di penjara gagal ditangani pihak berkuasa tempatan sehingga kini. Sepanjang tahun lalu, 6 banduan dilapor terbunuh setiap minggu kerana kejadian yang sama. Mumia lelaki Ais yang berusia 5,300 tahun akhirnya berjaya dipindahkan dari Austria ke Itali dengan kawalan ketat polis kedua-dua negara. Kawalan itu terpaksa dilakukan selepas mendapat ancaman daripada sebuah kumpulan sulit Austria yang cuba menggagalkan proses pemindahan. Pemindahan dari bandar Innsbruck dilakukan secara rahsia menggunakan truk ais. Ia kini ditempatkan di sebuah muzium di Bolzano, Itali dan akan mula dipamerkan bermula 28 Mac depan. Lelaki terbabit dipercayai seorang pemburu ditemui pada September 1991 di pergunungan Ortsteile. Ketika ditemui, mayatnya tertimbus dalam air batu bersama peralatan memburu. Roslin Hashim buru perseorangan ketiga. Album berkat hangat di pasaran. Salam sejahtera. Tiada lagi kabar sensasi menerusi pemain perseorangan negara pada kejohanan badminton terbuka Jepun di Tokyo. Calon tunggal ke separuh akhir Rashid Siddiq terpaksa akur kepada kehebatan pilihan ke-9 Luo Yigang petang tadi. Yigang menewaskan Rashid 15-17, 15-7 dan 15-4. Namun pasangan bergu Chia Soon Kit dan Yap Kim Hock terus cemerlang apabila layak ke perlawanan akhir. Rashid akhirnya akur dengan kehebatan pemain muda Cina, Lau Yigang pada separuh akhir. Walaupun pernah tumpas di tangan Rashid 2 tahun lalu, Yigang yang juga pilihan ke-9 nyata mantap kali ini. Selepas memenangi game pertama, Rashid mula keletihan dengan asakan rally panjang Yigang. Pada perlawanan akhir, Yigang akan menentang pilihan pertama, Peter Gate Christensen dari Denmark. Peter Gate marah dengan menewaskan Herianto Arbi dari Indonesia juga dengan rubber games 4-15, 15-2 dan 15-6. Namun kehampaan Malaysia dalam acara perseorangan ditebus oleh bergu utama negara Chia Soon Kit dan Yap Kim Hock. Mereka mengejutkan pasangan nombor 1 dunia Chandra Wijaya dan Sigit Budiarto 15-11, 15-12. Soon Kit dan Kim Hock diramal berpeluang cerah merangkul gelaran berprestij terbuka Jepun. Mereka akan menentang satu lagi pasangan Indonesia, Danny Cantono dan S. Antonius pada perlawanan akhir esok. Kejayaan menundukkan 3 jagoan dunia di Tokyo memberi semangat baru bagi pemain muda negara Roslin Hashim. Dia pulang dari Tokyo petang tadi dengan azam untuk mengekalkan prestasi pada terbuka Switzerland dan seluruh England. Satu lagi misi Roslin ialah beraksi pada Piala Thomas sebagai pemain perseorangan ketiga. Roslin pulang bersama Ong Yoo-hock dan Young Hock Kin dari terbuka Jepun petang tadi. Roslin dan Hock Kin dianggap paling menyerlah selain Rashid Siddiq yang tumpas pada separuh akhir. Kejayaan manis Hock Kin ialah menumpaskan pemenang pingat emas Sukan Olimpik Paul Erik Høyer Larsen dari Denmark. Manakala Roslin kini membawa imej The Giant Killer selepas menyingkirkan juara Grand Prix dunia Fung Permadi, bekas juara dunia Joko Suprianto dan pemain nombor 3 dunia Sun Jun dari China. Jolokan Giant Killer bukan bermakna selesainya perjuangan Roslin. Jika Yoo-hock mungkin kekal diberi kepercayaan selaku perseorangan kedua negara, Roslin dan Hock Kin masih bersaing untuk perseorangan ketiga pada Piala Thomas tahun ini. Sebab dulu saya kurang yakin dengan permainan saya, tapi sejak akhir-akhir ini saya dah dapat keyakinan balik. Ini kira salah satu yang dapat saya buktikan pada tahun ini.
pemain berusia 22 tahun ini sedar kesempatan sebagai perseorangan ketiga Piala Thomas belum pasti miliknya. Apatah lagi Hawkins turut bersemangat menjelang pusingan kelayakan di Manila 15 hingga 22 Februari depan. Dari dulu lagi saya dah target untuk masuk skuad Piala Thomas. So saya pun dah memberi persembahan terbaik saya di terbuka Japan, dan pemilihan ini terpulang kepada Motocross. Itu pun Roslyn berazam untuk lebih menyerlah pada seluruh England diikuti terbuka Swiss Mac depan. Ini pula berita baik untuk Enardia Oshara Oma dan juga peminat gimnastik negara. Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF menarik balik penggantungan ke atas Enardia sekaligus membolehkannya beraksi pada Sukan Commonwealth September depan. Kini terpulang kepada Enardia untuk mematuhi syarat MGF supaya menyertai semula skuad Jaya 98. Ernadia digantung setahun berkuat kuasa Disember tahun lalu kerana enggan beraksi pada kejohanan gimnastik remaja Asia Tenggara. Hukuman itu mendapat liputan media secara meluas demi masa depan gimnas cilik ini. Menteri Belia dan Sukan Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menyeru agar MGF menimbang semula hukuman mereka. Keputusan MGF menarik balik penggantungan itu didorong surat ayuan yang dikemukakan oleh bapa Ernadia, Omar Ahmad. Namun, ada syarat rasional yang perlu dipatuhi Ernadia. Kita sebagai satu badan kebangsaan, kita telah memikirkan tentang publicity dan pemikiran dan pendapat banyak orang ramai dan sebagainya. Dan kita memang tahu bahawa dia ni memanglah, kita tak boleh nafikan dia ni memang gimnas nasional. Ya. Jadi kita nak dia menyertai. Selain menyertai semula program Jaya 98, Ernadia juga tidak dibenarkan berlatih di bawah bimbingan jurulatih lain kecuali yang dilantik MGF. Pada masa yang sama, MGF dan Majlis Sukan Negara MSN akan merangka garis panduan untuk ibu bapa gimnas kebangsaan agar mereka tidak mengganggu persiapan skuad negara. Kejohanan renang dunia di Perth, Australia. Ratu renang Amerika Syarikat Jenny Thompson terus cemerlang apabila merangkul emas keempatnya. Dia membantu negaranya memenangi acara 400 meter rampaian berganti-ganti. Turut cemerlang perenang tuan rumah Michael Klim yang memenangi emas ketiga melalui acara 100 meter kuak kupu-kupu. Dalam pada itu, Wu Yanyan mengubat luka Cina yang tercemar dengan skandal dadah. Yanyan yang juga pemegang rekod dunia merangkul emas melalui acara 200 meter rampaian individu. Dia mencatat masa 2 minit 10.88 saat, masa kedua terpantas di belakang rekod dunia ciptaannya. Rakan senegara Chen Yan memungut perak manakala gangsa dimenangi Martina Marakova dari Slovakia. Acara 200 meter kuak dada lelaki menyaksikan saingan paling mendebarkan hingga ke penamat. Pingat emas akhirnya milik Kurt Groth dari Amerika Syarikat dengan kelebihan 0.2 saat di depan Jean-Christophe Sarnin dari Perancis. Manakala juara bertahan Norbert Rosa dari Hungary sekadar pingat gangsa. Amerika Syarikat turut menguasai acara 400 meter rampaian berganti-ganti wanita dengan masa 4 minit 1.93 saat. Kejayaan Amerika banyak dibantu kuak pantas ratu renangnya Jenny Thompson melalui acara pilihannya kuak kupu-kupu. Begitu juga dengan kehebatan perenang tuan rumah Michael Klim melalui acara 100 meter kuak kupu-kupu. Klim merangkul emas dengan masa 52.25 saat sekaligus memecahkan rekod baru kejohanan. Satu lagi penghormatan buat legenda tinju dunia Muhammad Ali. Kali ini anugerah dari Kerajaan Maghribi sempena lawatan Muhammad Ali ke Rabat malam Jumaat lalu. Ia antara anugerah paling berprestij di Maghribi dan disampaikan kepada Ali oleh Raja Hassan II. Ali turut menerima rakaman kaset Al-Quran. Bekas jago tinju ini juga sempat menikmati keindahan Masjid Hassan II. Ali berada di Maghribi untuk menghadiri majlis agama serta muzakarah sempena bulan Ramadan. Dia juga diperkenalkan kepada jago-jago sukan Maghribi. Ali yang juga pengasas Global Village Champion dijadual melawat beberapa buah rumah anak yatim.
Rally Paris-Dakar naib juara tahun lalu Jean-Pierre Fontenay dari Perancis hampir pasti muncul juara keseluruhan apabila memenangi perlumbaan peringkat ke-15. Begitupun acara motosikal menyaksikan kejayaan pertama John Deacon selepas menewaskan pendahulu keseluruhan Stefan Peterhansel. Peringkat ke-15, 296 km bermula di Atar menuju Boutelimit. Acara kereta pelumba Perancis Jean-Pierre Fontenay muncul juara 2 minit lebih pantas daripada juara tahun lalu, Kejiro Shinozuka dari Jepun. Kemenangan ini menyukarkan pencabar lain untuk menyekat Fontenay daripada muncul juara keseluruhan. Seorang lagi pelumba Mitsubishi, Bruno Sabe, mempamer persembahan buruk dengan menduduki tempat ke-18. Begitupun Sabe masih kekal di tangga ketiga keseluruhan dan hanya ketinggalan 9 minit di belakang Shinozuka. Acara motosikal penunggang Britain John Deacon muncul juara selepas mencatat masa terpantas 14 minit 57 saat. Begitupun Deacon gagal mencabar kedudukan pelumba Perancis Stefan Peterhansel. Sebaliknya, Peterhansel tambah selesa berjaya menamatkan perlumbaan peringkat ke-15 di tangga kedua. Peterhansel selesa 24 saat di depan pencabar terdekat Fabrizio Mioni dari Itali. Pelumba Australia Andy Hayden keempat secara keseluruhan selepas ketinggalan 10 saat di belakang Mioni. Sekian saja dari Meja Sukan untuk malam ini. Pastikan anda terus bersama Buletin Utama seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam. Bertemu kembali. Di Sabah, Kelab Guru Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu menganjurkan program gotong royong memasak bubur lambuk. Ia dibuat di perkarangan sekolah dan disertai guru serta pelajar. Menurut pengerusi Kelab Guru, Ustaz Azhan Ismail, selain memperkenalkan juadah kepada guru dan pelajar tempatan, usaha ini juga bertujuan merapatkan silaturahim antara guru dan pelajar. Katanya mereka mula memasak pukul 2.30 petang tadi. Dengan modal RM400, mereka menyediakan bubur lambuk ala pantai timur Semenanjung. Bubur ini mengambil masa 3 jam untuk dimasak. Ia diagih-agihkan kepada 60 guru dan 500 pelajar untuk dinikmati ketika berbuka puasa. Ini kali pertama Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu membuat gotong royong bubur lambuk. Jadi kita harap sambutan sebegini diadakan di mana-mana tempat lah, terutama di Sabah ni. Promosi jualan album Berkat Ambang Klasik Senior Berhad AKSB mendapat sambutan baik peminat. Sejak diedarkan 10 hari lalu, album itu mencapai jualan melebihi 20,000 unit. Album Berkat mempunyai keistimewaan menggabungkan 2 tema, Ramadan dan Hari Raya. Daripada 11 lagu, 9 adalah ciptaan baru. Penampilan artis gabungan AKSB dan Universal Music seperti kumpulan-kumpulan senario Utama, Brothers dan Ruhil meyakinkan AKSB untuk mendapat pasaran meluas. Menurut pengurus pemasaran dan promosi AKSB, Anwar Dahlan, pihaknya kini sedang mengadakan aktiviti jualan langsung kepada peminat. Antaranya menjual album Berkat di tapak pasar jualan bulan Ramadan di Shah Alam. Dianggarkan lebih 150 unit berjaya dijual setiap malam di tapak berkenaan. Promosi kita agak menyeluruh. Mana bukan terbatas di TV seperti mana yang kita lihat. Mereka juga bergerak di setiap pasar raya dan juga komplek-komplek di seluruh tanah air. Pada hari ini kita kata kumpulan senario baru saja bertolak daripada Ipoh ke Pulau Pinang. Mereka sekarang berada di Pulau Pinang dan sedangkan kami pemasaran dari unit pemasaran terpaksa mempromot dan juga menjual di Shah Alam. Dengan sambutan yang menggalakkan, album Berkat dijangka mampu menjual lebih 50,000 unit sebelum menjelang Hari Raya. Saya dengar promosi dalam TV, dengan radio. Sebenarnya dengan lagu tu memang sedaplah kita dengar kan. Untuk kaum lah. Orang muda dengan orang tua sekarang boleh terima lah. Saya memang dah lama nak cari album Berkat ni, menenangkan penyanyi-penyanyinya memang terkenal. Dengan itu saya pun cubalah jalan-jalan cari. Kebetulan jumpa ada promosi kat sini. Saya pun terus beli. Laporan itu tadi mengakhiri Buletin Utama malam ini. Ya, sebelum berpisah, saksikan visual pembukaan pameran BOT Antarabangsa ke-27 yang berlangsung di Jerman. Dengan itu, salam hormat. Selamat malam.